Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. So, bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah supaya anda tidak terlepas apa-apa video update daripada Cikgu selepas ini. Okay, so untuk kali ini kita teruskan ulang kaji kertas 1 SPM 2018. So kita ada setahun lagi SPM 2019. Okey. So seperti biasa kamu tulis nama Budiwan pula 2. Okey. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Apakah tindakan refleks gerak balas automatik terhadap rangsangan tanpa berfikir, tak sampai ke otak? Betul. Gerak balas bahagian badan tanpa perlu melihat. Gerak balas yang dikawal oleh cerebellum. Salah. Gerak balas yang dikawal oleh cerebrum. So, yang paling tepat adalah refleks ni tanpa berfikir. Jawapan dia. Dia tak sampai ke saraf tunjang, dia tak sampai ke otak, dia terus ke saraf tunjang. Okey, tanpa berfikir. Okey, soalan nombor 2. Diagram 1, okey, rajah 1 menunjukkan struktur otak manusia. So, apa dia P? P adalah medulla oblongata. Aktiviti manakah yang dikawal oleh P? So, medulla oblongata ni, apa dia fungsi dia? Mengawal tindakan luar kawal. So, kita tengok A, B, C, D yang mana yang tak boleh kontrol. So, of course lah, jawapan dia denyutan jantung. Okey. Okey, rajah 2 menunjukkan suatu kelenjar endokrin. Apakah X? So, X, kalau pelajar hafal, dia tahu kelenjar-kelenjar, X adalah adrenal. Okey. B, adrenal. Atas ginjal ni adrenal. So, dia merembeskan hormon adrenalina. So, tolong ingat. Senang je. Soalan nombor 4. Maklumat berikut menunjukkan kesan sejenis dadah. Okey, melambatkan tindak balas terhadap rangsangan, mengurangkan tekanan, membantu seseorang supaya tenang. So, apakah jenis dadah itu? So, yang ni kalau doktor dia akan bagi supaya pasien atau pesakit tu tenang. Okey. Kalau dia meracau ke apa, suntik yang ni dia jadi tenang je. Okey. So, jenis dadah itu adalah depression. Okey. Soalan nombor 5. Apakah faktor luaran yang mempengaruhi minda? Luaran. A. Masalah keluarga. Pengambilan dadah dalam. Kerosakan otak dalam. Ketidakseimbangan hormon dalaman. So, yang luaran adalah masalah keluarga. Okey, senang je. Soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan kacukan antara dua pokok bunga berwarna ungu dan warna kuning. Okey. So, 50% ungu, 50% kuning. Jika F besar mewakili gen dominan bagi bunga ungu dan F kecil mewakili gen resesif. Okey. Bagi bunga kuning. Okey. Apakah genotip kedua-dua induk tersebut? So, yang ni cara dia pelajar kena try satu persatu. A, B, C dan D. So, kita akan dapat okey, C jawapan dia. 50-50. 2, okey. Ungu, 2 kuning. Try C. Soalan nombor 7. Antara yang berikut, yang manakah betul tentang kembar tak seiras? Okey, kembar tak seiras 2x2. 2 sperma, 2 ovum. So, dia rupa memang tak sama. Susah nak senang nak cap sebab tak sama. Tak seiras, tak sama. So, rupa yang sama. Salah lah. Maklumat genetik berbeza. Okey, betul. Jantina yang sama. Berkongsi plasenta. So, yang ni jantina yang sama berkongsi plasenta ni kembar seiras. Yang tak seiras maklumat genetik berbeza. Okey. So, itu beza dia.
Soalan nombor 8. Penyakit baka manakah yang berkaitan dengan mutasi kromosom? So, kita tengok hemofilia, buta warna, albinisme, sindrom Down. So, D sahaja yang sindrom. Yang lain semua penyakit mutasi gen. So, yang tak cukup atau lebih kromosom dikenali sebagai mutasi kromosom. So, sindrom Down lah. Lebih pada pasangan yang ke-21. Ingat balik. Okay, soalan nombor 9. Raja 4 menunjukkan suatu graf bagi sejenis variasi. Okey. So, variasi apa ni? Tak selanjar darah, tak berubah. Apakah contoh lain bagi variasi yang sama? Yang tak berubah juga. Warna kulit ke, kepintaran, cap jari, ketinggian. Of course lah jawapan dia. Cap jari, tak berubah. Okey. Soalan nombor 10. Maklumat berikut menunjukkan ciri satu zarah subatom bercas positif, jisim relatif 1. Apakah zarah itu? So, positif, of course lah jawapan dia proton. Okey. Nah je. Neutron, neutral, elektron, negatif. Tolong ingat. Soalan nombor 11. A, B, C, D yang manakah terdiri daripada ion? So, ion ni boleh menghasilkan cas-cas dia, positif, negatif. So, kita tengok yang mana positif, negatif. So, C lah. Natrium hidroksida contoh. Okey. Soalan 12. Rajah 5 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kekonduksian elektrik bagi dua jenis bahan. Okey. So, kalau X menyala, Y tak menyala. Okey. So, apakah bahan X dan Y? So, X kalau menyala tadi, mesti dia logam. Y tak menyala, bukan logam. Okey. So, dawai kuprum, Y aluminium. Salah lah. Senduk kayu. Salah. Sebab X ni menyala. Sudu besi, pembaris plastik. Ni betul. Okey. So, C jawapan dia logam dan bukan logam. Soalan 13. Seorang murid disediakan dengan segelas air tebu dan dia diminta untuk menghasilkan gula dalam bentuk pepejal. Apakah proses yang perlu dilakukan oleh murid tersebut? So, penyulingan ke, penurasan, kondensasi ataupun penghabluran. So, mestilah gula ataupun garam melalui proses penghabluran. Okey. 14. Pernyataan manakah yang menerangkan perubahan kimia? Okey. Menghasilkan bahan baru, tindak balas berbalik. Salah, berbalik ni fizikal. Melibatkan perubahan fizikal, lagi salah. Sedikit tenaga diperlukan. So, kimia ni perlu tenaga yang banyak. So, dia menghasilkan bahan baru. Tu jawapan dia. Soalan 15. Logam manakah yang bertindak balas dengan air? Zinc, natrium, plumbum, aluminium. So, yang paling reaktif kat sini adalah natrium. So, memang bertindak balas cergas sekali. Kalau kita masuk sikit je dalam air, so dia akan bunyi keluar hissing sound. Yang tu. Memang boleh menghasilkan bunga api. So, bahaya. Natrium. Soalan 16. Apakah yang menyebabkan proses penyaduran tersebut gagal? Elektrolit mengandungi ion argentum. Okey, betul lah. Elektrolit mengandungi ion argentum. Okey, betul. Argentum tak boleh digunakan sebagai penyadu. Okey. Terminal bateri dipasang secara salah. Cincin besi terkakit. So, tengok C. Sepatutnya yang positif ni, okey, penyadu. Cincin belah katot. Anode, apa yang nak salut dengan apa? Ini terbalik. Sebab itulah penyaduran ni adalah gagal. Okey. So, terminal bateri dipasang salah. Okey. So, tolong pelajar-pelajar tengok bateri. Lepas tu tengok kedudukan elektron apa semua. Okey. Soalan 17. Rajah 7 menunjukkan satu sel ringkas. Okey. Antara elektrod yang berikut yang manakah menghasilkan tenaga elektrik? Okey. So, zinc, plumbum, sulfur. Sulfur
Kuprum, besi, fosforus, aluminium. D memang out lah. Fosforus memang salah. Macam mana boleh fosforus ada untuk ni? Sulfur lagi salah. Okey, so jawapan dia. So yang ni cara tip dia, pelajar kena hafal siri kereaktifan logam. Kalau nak kahwin, mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal aman abadi. Tolong hafal. Banyak membantu. Okey, soalan 18. Rajah 8 menunjukkan sinar Z yang menembusi dua bahan yang berbeza. Okey, apakah ciri sinar Z? Tidak bercas. Okey. Kuasa pengayonan tinggi terpesong oleh medan elektrik, hal laju rendah. So kat sini Z tu apa dia? Sinar gamma. Okey. Yang ni awal-awal alfa, yang kedua beta, yang ketiga gamma. So gamma ni dia tak ada charge. Dia bukan positif ke negatif ke. Dia no charge. Okey. 19. Rajah 9 menunjukkan proses pembelahan nukleus. Okey, uranium, barium, krypton dihasilkan dan Y. Apakah Y? So Y adalah tenaga nuklear. Yang inilah kita akan buat menghasilkan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear ni. Okey. 20. Jika anda melalui jalan tersebut, apakah langkah yang terbaik yang perlu anda lakukan? Kalau tengok lori terbabah ni, so tengok dulu, jangan terus pi dekat lori ni, tengok bahan apa yang tumpah terbalik ni. So kalau ada simbol radioaktif ni, so kita perlu buat apa? Menjauhi kawasan kemalangan. Kita tak perlu viral menghampiri kawasan kemalangan, membantu membersihkan tumpah lagi bahaya. Kita kena tengok dulu. Okey. Apa yang bahan yang tumpah tadi? Okey, 21. Fenomena manakah yang melibatkan penyerakan cahaya? Ada dua. Langit kelihatan warna biru. Okey. Waktu siang, tengah hari. Waktu langit kelihatan warna merah waktu senja. So D lah jawapan dia. Okey. So dua tu je jawapan. 22. Rajah 11 menunjukkan penolakan cahaya berwarna melalui turang warna sekunder. Apakah warna bagi Q? So magenta, ingat balik. Magenta memperkasakan bahasa Melayu. Magenta. So merah biru. So magenta, merah biru, ni. So B jawapan dia. Senang je, hafal je. Memperkasakan bahasa Melayu. Berita harian semalam. Mak kuning. Mak Q pun boleh. Okey. 23. Rajah 12 menunjukkan seorang penyanyi yang memakai baju biru sedang membuat persembahan di atas pentas. Cahaya lampu berwarna kuning dipancarkan kepadanya semasa dia sedang menyanyi. Apakah warna baju penyanyi tersebut yang dilihat oleh penonton? So cahaya kuning, kuning kena dengan kuning ni adalah apa? Merah dengan hijau. Okey. So kena suluh dekat warna biru. Biru ni warna prima. So tak ada warna yang sama kat sini. So dia akan menghasilkan warna hitam. So macam tu. Tengok kalau tak ada warna sama, dia akan menghasilkan warna hitam. 24. Mengapakah sesumpah menukarkan warna kulitnya untuk menyamai persekitaran? Penyamaran, isyarat amaran, menarik perhatian pasangan, mengawal suhu badan. So sesumpah ni untuk penyamaran. Okey. Cara dia menyamar. 25. Kapal terbang boleh membawa ramai penumpang pada satu-satu masa. Untuk keselamatan penumpang, badan kapal terbang perlu dibina dengan bahan yang kuat. Keluli adalah sejenis alloy yang sangat kuat dan digunakan secara meluas untuk membina rangka kenderaan. Mengapakah keluli tak boleh digunakan untuk membina kapal terbang? Okey, sebab apa? Jisim yang besar tak boleh ditempa, kos yang tinggi mudah terkakir. So jawapan dia adalah jisim yang besar. Okey. 26. Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia. Amonia tambah R menghasilkan amonium nitrat. Apakah R? So R ni asid
Tengok kat belakang nitrat mesti nitrat. Macam tu. Cikgu dah bagi tahu dah. Nitrat jadi nitrat. Sulfurik jadi sulfat. Hidroklorik jadi klorida belakang. Okey, ingat tu. 27. Rajah 13 menunjukkan dua contoh mikroorganisma, yeast dan mukoroti ni. Kumpulan manakah mewakili mikroorganisma tersebut? Ni. So, adalah kumpulan. Okey. 28. Kecil ya. Rajah 14 menunjukkan 4 piring P, Q, R dan S yang disimpan dalam gelap selama 3 hari pada suhu yang berlainan. 10, 20, 37, 45. Piring bakteri yang manakah yang mempunyai bilangan koloni bakteria yang paling banyak? So, bakteria yang paling banyak adalah suhu badan manusia 37 RC. So, ingat itu. 35, 36, 37, bakteria paling suka. 29. Penyakit manakah yang disebarkan melalui makanan tercemar? So, taun lah jawapan dia. Senang je, direct ya. Okey. 30. Antara tumbuhan yang berikut, yang manakah digunakan untuk merawat kegatalan dan kudis pada kulit? Lidah buaya, bawang putih, halia, limau nipis. So, kalau kudis ni, kita guna aloe vera, lidah buaya. Okey. 31. Rajah 15 menunjukkan kerata rentak arteri seorang lelaki. Apakah penyakit yang akan dihadapi oleh lelaki itu? Okey. So, sebelum tak ada apa, selepas kolesterol banyak. Terenap kat sini. So, penyakit apa? So, mungkin akan dihadapi stroke. Kalau ni ada saluran darah tersumbat dekat otak, stroke lah dia. 32. Rajah 16 menunjukkan dua batang pokok X dan Y. X, pokok yang sihat. Y adalah pokok yang tak sihat. Okey. Apakah kekurangan nutrien yang dialami oleh pokok Y? So, tengok Y ni akar dia kecil je. Sikit je. So, cikgu dah bagi tahu sebelum ni. So, kalau melibatkan akar buah, mesti jawapan dia fosforus. Okey. 33. Okey, baik. 33. Rajah 17 menunjukkan suatu kitar nitrogen yang tak lengkap. Okey. Proses Q, haiwan kesebatian. Apakah proses Q? So, penitritan ke, penguraian, pendinitritan ataupun pengikatan nitrogen. So, mestilah jawapan dia penguraian. Okey, haiwan mati dan sebagainya ditukarkan kepada sebatian amonium. 34. Ular, burung, belalang, pokok padi. Antara yang berikut yang mana pengguna prima yang pertama? So, mestilah belalang. Ingat. Prima, sekunda, tertia. 35. Maklumat berikut menunjukkan gas yang menyebabkan pencemaran. Sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Apakah kesan? So, hujan asid. So, yang ni adalah gas toksik ni. So, jawapan dia hujan asid. 36. Rajah 19 menunjukkan keadaan hutan semula jadi. Okey. Antara yang berikut, kaedah yang manakah yang terbaik untuk mengekalkan keadaan hutan tersebut? So, mestilah kita buat apa? Kawalan biologi ke, pemeliharaan dan pemeliharaan, ataupun memperbaharui sumber tenaga, ataupun kawal penggunaan pestisid. So, mestilah kita buat pemeliharaan dan pemeliharaan hutan ni. Baru kekal. Okey, 37. Maklumat berikut menunjukkan ciri bagi bahan R. Terdiri daripada karbon, hidrogen, berasal daripada haiwan dan tumbuhan yang mati. Apakah R? So, R adalah petroleum. Persamaan perkataan berikut menunjukkan suatu tindak balas kimia. Alkohol tambah Y menghasilkan ester. Apakah Y? Okey, so mestilah alkohol jadi tambah dengan asid organik. Baru menghasilkan ester. Tolong hafal. 39. Antara yang berikut, padanan manakah yang betul struktur molekul dengan contohnya? Bulat-bulat ni PVC. Yang ni bulat, sambung, belun. Yang ni glukosa ataupun D ni ada so D lah. Sebab apa? Sulfur kat sini. Getah tervulkan. Soalan nombor 40.
Seorang murid mengambil masa 0.5 jam untuk mengayuh basikal dari rumah ke bandar. Jika laju ialah 15, berapakah jarak dari rumah ke bandar? Okey. So, nak tahu jarak, masuk je formula. Laju dia bagi, masa dia bagi. So, masuk. So, laju sama dengan 15, sama dengan jarak tak tahu, per dengan 0.5. So, jarak sama dengan 15 darab dengan 0.5. So, kita akan dapat 7.5. Itu cara dia. Masuk je formula. 41. Raja 20 menunjukkan seorang perempuan sedang mengeringkan payuhnya. Okey, apakah konsep yang digunakan oleh perempuan tersebut apabila dia memutarkan payung itu berulang kali? Inersia, tekanan, momentum, pecutan. So, mestilah inersia. Soalan 42. Raja 21 menunjukkan momentum. Okey. Berapakah jisim objek itu? So, momentum sama dengan jisim darat hal laju. So, jawapan dia momentum bahagilah dengan hal laju. So, momentum berapa? Dia bagi 60. 60 bahagi dengan laju. 60 bahagi 5. So, tekan kalkulator. 60 bahagi dengan 5. Kita dapat 12. Senang je. Masuk formula je. 43. Apakah daya yang menyebabkan kenderaan tersebut terbang ke hadapan? Terbang. So, macam mana? Daya tujuh. Ke atas baru boleh terangkat. Okey. 44. Raja 23 menunjukkan brek hidrolik sebuah kereta. Okey. Daya sebanyak 1000 Newton dikenakan ke atas tayar. Berapakah daya X? Okey. So, daya X bahagi dengan luas. Berapa? 5 sama dengan 1000 per dengan luasnya ni 100. So, X sama dengan 10 darab 5, 50. Ada? Okey, masuk je formula. Pindah je. 45. Kaedah manakah yang paling sesuai digunakan untuk mengekalkan kesegaran susu? So, susu jus mestilah pempastiuran. Nah je. 46. Lebih 100 orang petani di Kampung Parit mengalami kerugian 200 hektar sawah padi diserang haiwan perosak. Apakah tindakan yang sepatutnya diambil Jabatan Pertanian untuk menyelesaikan masalah ini? Membekalkan pestisid kepada petani. Betul lah. Membekalkan benih padi. Tak settle masalah. Membayar pampasan tak settle. Menyediakan jentera moden tak settle juga. So, kita Jabatan Pertanian sepatutnya bekalkan pestisid. Racun ni, haiwan perosak ni kepada petani. Baru settle masalah. 47. Sarung kusya rak cakra padat paip air. Apakah termoplastik itu? So, termoplastik tu kalau pelajar hafal ni, polivinil klorida. Tolong hafal sikit. Setiap satu ni ingat, satu contoh. Cukup dah. 48. Apakah kesan pembuangan sisa plastik ke dalam sungai menyebabkan pencemaran udara? Orang cerita pasal sungai, tiba-tiba udara. Salah lah. Merosakkan sistem keimunan. Membebaskan gas beracun. Menyekat sistem peparitan lah. Sebab tu jangan buang plastik ke dalam sungai. 49. Raja 24 menunjukkan suatu sistem penerima radio. Okey. Pita penala, demodulator, amplifier, pembesar suara. Apakah fungsi demodulator, penyah modulasi? Menguatkan isyarat audio, mengesam gelombang radio termodulasi, memilih frekuensi gelombang radio termodulasi ataupun mengasingkan gelombang radio termodulasi kepada gelombang radio isyarat audio. So, yang paling tepat adalah yang ni. So, tolong pelajar SPM hafal setiap fungsi ni. Litar penala apa dia, penyah modulasi apa dia, fungsi dia, amplifier menguatkan, pembesar suara dan sebagainya. Okey, tolong hafal sikit. Last. Raja 25 menunjukkan sistem komunikasi maklumat. Okey, apakah R? Okey, gelombang apa ni? Infrared, microwave, soundwave ataupun gamma. So, mestilah jawapan dia gelombang mikro. Okey, jom kita tengok. 50 per 50. Alhamdulillah.
Okey, jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri ulang kaji seterusnya. Assalamualaikum.